والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat sama-sama berhimpun di rumah Allah ini. InsyaAllah tuan-tuan, sebagaimana dimaklumi, pada malam ini kita berkuliah maghrib, kuliah perdana yang akan disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Hasnan Kassan, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, insyaAllah rapat-rapat ke depan kita hidupkan suasana ilmu pada malam ni, insyaAllah. Yang di luar sana boleh masuk ke dalam, ya. Dan Prof akan menggunakan slide, ya. Ada slide. Jadi, Alhamdulillah, Prof tanya saya berhenti isyak ke boleh lewat. Kalau berhenti isyak dia nak balik kata dia tak nak. Jadi saya kata insya-Allah boleh sampai pukul 10 boleh. Boleh? Pukul 10 boleh? Boleh, ya? Boleh? Separuh saya dengar cakap. Tak ada, ya? Sebab nama pun kuliah perdana, kuliah perdana. Jadi insya-Allah lah kita serah pada Prof apa tajuk dia, ya. Di hidang kita dengan ilmu kita tadah, tadah insya-Allah. Kalau ada mencatat ke apa tu lagi baiklah, ya. Pada tuan-tuan, ya, insya-Allah saya serahkan majlis ini pada Prof untuk meneruskan kuliah, insya-Allah. Bukan ada skrin dah. Ada skrin besar. Pemerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ni kena pegang situ. Kita mula baca Quran ramai-ramai. Tuan-tuan kena tengok skrin, jangan tengok saya. Kecuali tuan-tuan bergelar Al-Hafiz. Kalau Al-Hafiz, tengok skrin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ja'alnal laila wan
nahara ayatain famahawna ayatal laili waja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtagu fadlam mir rabbikum wa lita'lamu adadas sinina wal hisaba wa kulla syai'in fassalnahu tafsila wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sadaqallahul azim. Saya bukan penceramah, jadi tak pandai ceramah. Saya pandai tunjukkan Quran je. Jadi tuan-tuan tengoklah situ, jangan tengok sini, tengok skrin je. Dengar je suara saya. Tengok saya tak dapat pahala, tengok Quran dapat pahala. Apa makna ayat tuan-tuan? Saya rasa kampung ni ramai Jawa, dia tak ramai orang Arab. Quran ni bahasa Arab, jadi kena tengok makna. Ke tuan-tuan tahu dah semua kalimah Quran tu, tahu makna dah? Tak tahu lagi? Johan Palia Dunia tahu? Wa ja'alna, dan kami jadikan. Kami tu K tu huruf besar, maksudnya Allah Ta'ala. Al-laila malam. Waw tu dan lah. An-nahara siang. Jadi Allah jadikan malam dan siang. Tengok tuan-tuan, Quran sebut malam dulu ke siang dulu? Malam. Orang Melayu sebut malam dulu ke siang? Itulah orang Melayu tak nak ikut Quran, kan? Siang malam, siang. Quran sebut malam dulu. Seluruh Quran tuan-tuan sebut malam dulu. Baik. Ayatain, kan kita wakaf kat situ tadi kan? Wa ja'alnal laila wan nahara ayatain. Itu cara wakaf. Ayatain. Dia tak boleh wakaf ayatain, tak boleh. Sebab kat situ ada hukum tajwid. Cuba tuan-tuan cakap kuat-kuat sikit, apa nama hukum tajwid tu? Ayatain. Apa nama hukum tajwidnya? Man arid li sukun, berdiri atas kipih tu. Ini cerita malam siang berjalan tuan-tuan, yang fardu ain ramai orang tak tahu. Antara Brazil dengan Maghribi, Morocco dia tahu, tapi Madlib dia tak tahu. Walhal umur dah tua-tua nak masuk liang lahan dah. Terus lagi tuan-tuan. Tuan-tuan jemput saya ni bahaya tu, sebab saya ni tahu tak pandai nak ceramah menghiburkan tuan-tuan, ya. Saya tahu memberi amaran. Jadi tuan-tuan,
Ayatain tadi maknanya dua tanda. Jadi malam ada tanda, siang ada tanda. Apa tanda malam? Gelap. Apa tanda siang? Terang. Lalu Allah kata apa? Fa mahawna. Fa tu maka, mahaw tu hapuskan, na tu kami. Boleh Fa tu maka, mahaw tu hapuskan, na tu kami. Kami itu Allah Ta'ala. Jadi Allah hapuskan, hilangkan ayatal laili, tanda malam. Jadi Allah hilangkan gelap. Sebab tanda malam tadi gelap. Wa ja'alna, waw tu dat, ja'al tu jadikan, na tu kami, dan kami jadikan, Allah Ta'ala jadikan ayatan nahari, tanda siang. Jadi Allah hilangkan gelap, Allah jadikan terang. Kemudian Allah hilangkan terang, Allah jadikan gelap. 363 hari dulu 1 Januari 2022. Datang malam, datang siang 2 Januari. Datang malam, datang siang 3 Januari. Sekarang berapa bulan tuan-tuan? Macam itulah tuan-tuan, bertukarnya malam dan siang ini tanpa berhenti. Kalau dia berhenti, kiamat. Maka kalau ikut tahun Masihi, sehari lagi meningkatlah umur 1 tahun. Tapi madlid hukum-hukum tajwid Quran ni masih tak reti lagi. Umur dah tua dah, tapi amalnya entah apa. Jadi malam ni buah muhasabah kita tuan-tuan. Okey, lagi depan. Mubsiratan. Tanda siang ni tuan-tuan, terang itu mubsiratan tu terang. Terang ni maksudnya kita boleh nampak, tak payah guna torchlight. Boleh Ada tak orang siang-siang jalan kat tepi jalan tu bawa torchlight, nyalakan torchlight? Ada tak? Kalau ada, pukul 12 tengah hari, orang jalan tepi jalan bawa torchlight seluruh jalan. Orang tu orang apa tu? Kalau bawa torchlight, orang gila. Kalau bawa motor, lampu menyala, orang apa? Sudah. Itu jaga keselamatan, biar orang nampak gitu. Lagi depan tuan-tuan. Masa ayat Quran ni turun ni, tak ada orang kerja shift malam. Masa ayat Quran ni turun Sebab itulah Allah kata, bila waktu terang itu, apa aktiviti manusia? Lita bertaru, agar kalian mencari. Mencari ni maksudnya kerja lah. Fadlan kurniaan, karunia ni bahasa Indonesia ni tuan-tuan. Mir rabbikum, daripada Tuhan kamu. Jadi waktu siang tu orang guna untuk bekerja, pergi ladang kurma, pergi cari kayu api waktu siang tuan-tuan. Dulu tak ada kilang, zaman Madinah ayat Quran turun ni. Sekarang ada shift malam, shift pagi, shift petang. Dulu tak ada, hari siang. Jadi kita pun cari rezeki waktu hari siang. Baik. Rezeki daripada siapa tuan-tuan? Kurnia tu daripada siapa? Daripada Tuhan kamu. Allah tak kata fadlam minallah, Allah kata fadlan mir rabbikum. Sebab tu masjid ni seelok-eloknya kena ada seorang ustaz tiap bulan datang sini ajar kalimah-kalimah dalam Quran ni. Mengapa guna rabbikum, tak guna Allah? Mengapa Allah tak kata litabtagu fadlam minallah macam tu? Mengapa Allah tak kata macam tu? Allah kata litabtagu fadlam mir rabbikum. Sebab Rabb ni lah tuan-tuan yang tuan-tuan puji, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb ni lah yang mengurniakan rezeki kepada kita ni. Sebab tu kita kata alhamdulillah. Jadi Allah bagi rezeki, dapat rezeki 3,500. Si fulan ni pergi kedai elektronik, kedai Panasonic, Toshiba, Elba, apa lagi,
beli televisyen, bawa balik ke rumah dia, kemudian telefon pula Astro suruh pasang kat rumah, bayar pula bulan-bulan guna rezeki yang Allah bagi, lalu dia hafal jadual lawan bola, hukum madlin ayatain tu dia tak reti. Dengan rezeki daripada Tuhan yang menjadikan, yang memberi rezeki itu, dia guna beli benda-benda melalaikan yang fardu ain dia tak belajar. Matanya siang malam guna untuk menonton televisyen, jarang-jarang diguna untuk membaca Al-Quran. Tambah lagi nak melihat makna-makna di bawah kalimah tu. Jarang-jarang orang gunakan mata. Rezeki siapa bagi tuan-tuan? Diguna untuk beli televisyen, hidup lalai dalam rumah tu. Min rabbikum. Bayangkan tuan-tuan, zalimnya kita. Salah guna rezeki nama dia. Sepatutnya rezeki itu kita belikan Quran macam ni, tunjuk, bagi kat anak, bagi kat cucu, bagi kat isteri kita, untuk dibelajar elok-elok dalam rumah kita tu, bukan dalam masjid tuan-tuan. Quran ini tempatnya di rumah, bukan tempatnya di masjid. Kerana Rasulullah SAW kata apa? La taj'alu buyutakum kubura. Jangan kamu jadikan rumah kamu kubur. Para sahabat bertanya, apa makna rumah jadi kubur? Rasulullah SAW kata apa? Tidak didirikan di dalam rumah itu solat sunat dan tidak dibaca Al-Quran. Jadi mana-mana rumah yang tidak dibaca Quran dalam rumah itu, maka rumah itu adalah liang lahat, kubur. Mana-mana rumah pagi-pagi televisyen dah terbuka untuk tengok apa Malaysia hari ini. Mana-mana rumah waktu azan maghrib anak daranya masih menonton drama-drama. Mana-mana rumah orang azan isyak anak bujangnya menonton bola. Itu namanya kubur. Jadi banyak tak rumah di Sungai Udang ni jadi kubur? Banyak. Ramai yang ganggu tu. Jom tengok depan ni tuan. Bahaya ni ayat Quran ni. Wali ta'lamu. Jadi malam siang tadi tuan-tuan, siang guna untuk cari rezeki. Jadi pusingan malam siang ni apa guna dia lagi? Wali ta'lamu, supaya kalian mengetahui adada. Adada ni tuan-tuan dah biasa sebut masa tahlil. Allahumma salli ala afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim adada maklumah. Dah tuan-tuan dah biasa sebut dah adada. Tahu makna ke tak? Wallahu alam. Malam ni dapat tahulah adada ni maksudnya bilangan. As-sinin tu tuan-tuan tahun. Jadi 2002, 2003. Macam mana kita boleh tahu dia masuk 2003? Sebab pusingan malam siang berjalan tu. Dulu 2002, nanti esok malam masuk 2003. Kalau ikut bulan Kristian belum. Bulan Masihi ya. Kalau ikut bulan Islam tak dah biasa terjemahkan Masihi itu Kristian Al-Masih Isa. Baik, jadi tuan-tuan, malam siang maka bertambahlah tahun. Ilmu fardu ain kita meningkat tak? Bertambah tak? Khusyuk dalam solat bertambah tak? Membaca Quran bertambah tak? Tahun bertambah. Jadi tok-tok guru dulu kata, rumah kata pergi, kubur kata mari. Daripada 10 tahun dulu dengar kuliah menyandar kat dinding, sampai tahun ni asyik kuliah aja menyandarlah ke dinding, tak berubah. Nak ambil rehal ke, nak ambil Quran ke, tak ada.
Macam mana tuan-tuan? Apa respon? Okey ke tak okey? Okey lah. Kami kat pondok lu tuan-tuan kan, kalau macam tuan-tuan buat ni, habis ha, melayang tongkat tok guru. Oh. Tapi sebab kami bukan tok guru, kami hanya tukang tunjuk ayat Quran je, tak apa lah. Baik tuan-tuan, apa guna malam siang untuk kamu tahu bilangan tahun. Wal hisab. Hisab tu apa tuan-tuan? Dia terjemah situ perhitungan, tapi dalam tafsirnya hisab ialah kiraan hari, minggu dan bulan. Seperti mana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatin. Kamu puasalah ru'yah, tengok anak bulan. Tu satu kaedah. Satu kaedah lagi apa tuan-tuan? Kira hisab. Hisab maksudnya kira hari bulan Syaban, 1, 2, 3 sampai 30 Syaban. Lepas tu baru 1 Ramadan. Itu hisab. Jadi malam siang kita tahulah hari Isnin, hari Ahad, hari Isnin. Orang Selangor ni suka mengira hari mula Isnin, tak mula Ahad kan. Isnin tu kalau ikut nombor berapa tuan-tuan? 2. Ithnani, Isnin. Kalau Ahad 1 kan. Sebab apa kita kira mula 2? Yang paling tak bijak tu tuan-tuan ialah hujung minggu dijadikan 1. Kenduri kahwin bila? Weekend. Weekend tu kan, week tu minggu, end tu hujung kan. Weekend tu hari apa? Hari Ahad kan. Ahad tu berapa? 1. Jadi 1 dia letak ujung. Memang bijak orang Selangor. 2, 3, 4, 5 ujung sekali 1. Memang bijak. Orang Kelantan dia bagus sebab dia mula kerja hari Ahad. Jadi dia kira hari tu Ahad 1, betul lah. Dan baik. Kalau nanti saya jadi menteri besar, nanti saya tukarlah hari Ahad kita mula kerja. Kalau lah kan. Lagi tuan-tuan, wa kullu syai'in, dan tiap-tiap segala sesuatu. Kulla tu tiap-tiap, syai'in tu sesuatu. Fassalnahu, kami jelaskannya tafsila, dengan cukup jelas. Ada 2 makna tuan-tuan. Kejadian malam dan siang sistemnya cukup jelas. Sampaikan waktu isyak malam ni telah ditetapkan setahun yang lalu. Tapi untuk malam ni, ahli falak kita, Jabatan Mufti dah tahu dah isyak malam ni dah tahu dah pukul berapa minit setahun lalu. Sebab apa dapat tahu tuan-tuan? Sebab sistem kejadian malam dan siang tu cukup jelas. Boleh dikaji. Itu satu makna. Saya berhenti kat situ. Makna kedua saya nak sambung. Apa dia makna kedua? Wa kullu syai'in, dan tiap sesuatu yang kamu lakukan waktu malam dan siang. Yang ni bahaya tuan-tuan. Tuan-tuan kena dengar dialog. Tiap sesuatu yang kamu lakukan malam dan siang. Atas tadi kan malam dan siang ya. Fassalnahu, kami akan jelaskan kepada kamu semula bila kamu datang menghadap kami di akhirat nanti, tafsila, sejelas-jelasnya. Tu tuan-tuan. Tiap sesuatu kecil ke besar yang kamu lakukan waktu malam, waktu siang, bila kamu datang menghadap kami di akhirat nanti, di mahsyar itu, kami akan jelaskan. Allah Ta'ala akan jelaskan, akan tunjuk kepada kamu sejelas-jelasnya. Berapa jam menonton televisyen, berapa jam makan roti canai bersembang sejam setengah, roti canai sekeping, kopi o secawan, berborak 1 jam setengah, Quran tak baca lagi. Berapa banyak nama pemain bola dia hafal? Saya tanya abang-abang saya ni lah kan, ayatain tadi dia tak boleh jawab. Tapi bila saya tanya tahun 70-an dulu, kalau lawan bola, penjaga gol dia tak tinggi tapi tangan dia panjang, dia pandai jaga gol. Siapa nama dia tuan-tuan? Dia boleh jawab. Dia boleh jawab. Lepas tu pula penjaga gol ni dibantu oleh 2 fullback. Dulu cerita tahun 70-an ya.
Anak-anak tak tahu lah ni. Ni acik-acik atuk ni dia tahu. Dua fullback. Seorang tinggi tuan-tuan, ada jambang-jambang sikit. Seorang putih, kecil, rendah je. Yang tinggi ada jambang ni siapa nama dia tuan? Dia boleh jawab. Santok Singh dia boleh jawab. Yang putih kecil tu siapa nama dia? Chin An dia boleh jawab. Chin An ni negeri mana? Melaka dia boleh jawab. Tanya ayatain dia tak boleh jawab. Ini specialnya orang Melayu, orang Jawa tu. Bayang ke tuan-tuan, masa tu kecil lah lagi kan ya. Masa tu tuan-tuan, bola sebulan je, bulan Merdeka. Betul? Orang dah lalai dah, orang tak tahu hukum hakam Quran ni. Cuba bayang tuan-tuan, sekarang ni bola sepanjang tahun. Adakah anak-anak muda kita nak belajar Quran? Hari malam, hari siang. Ingat tuan-tuan, Allah warning kita, beri amaran. Ingat wahai sekalian manusia, tiap sesuatu yang kamu lakukan, amal, perbuatan, percakapan waktu malam, waktu siang, nanti kamu datang ngadap kami di mahsyar, kami akan jelaskan satu persatu apa yang telah kamu lakukan, sama ada dosa ataupun pahala. Agak-agak selamat tak? Ya, ayah Isyak ada di masjid, tetapi anak bujangnya ada di tepi jalan. Ayah tak pernah tegur, tak pernah nasihat anak ini. Selamat tak ayah tu? Ini cerita malam siang tuan-tuan. Jadi jangan anggap kita ini dilahirkan menjalani malam, menjalani siang free macam tu je. Tak. Melalui Al-Quran Allah beri amaran kat kita. You are not born to be free. Macam tu ya. Kamu dilahirkan di bumi bukan untuk percuma. Semuanya akan Allah bangkitkan balik dan jelaskan kepada kita. Bila tuan-tuan? Di akhirat. Kita takut hanya 2 jam digunakan sebagai hamba Allah, tapi 22 jam lagi sebagai hamba nafsu. Bila 2 jam hamba Allah? Subuh 30 minit, Zuhur 30 minit, Asar 30 minit. Macam itulah solat berjemaah. Yang baki itu hamba nafsu. Teringat nak makan banyak, dia makan banyak. Bila perut kenyang, mata kembang, dia membuta. Quran tak baca. Teringat nak berjalan, dia berjalan. Teringat nak melancung, dia melancung. Saya tekankan Quran je tuan, sebagai penyelamat bangsa kita ni. Quran dia bukannya penceramah yang akan menyelamatkan, Quran ni yang akan menyelamatkan. Tapi saya tengok masyarakat kita jauh daripada Al-Quran. Program masjid surau jauh daripada meneliti Quran ni tuan-tuan. Jauh. Ceramah tajuk bebas ni, terutama malam-malam nak ambang-ambang tahun baru ni kan, ceramah-ceramah. Tu yang bila Ustaz Kamal telefon tu, saya kata boleh, tapi hari ni tuan-tuan saya datang daripada Kuala Pilah ni, bukan daripada Bangi. Jadi 2 jam 5 minit perjalanan. Nanti balik nanti 1.5 jam pula, sebab malam kan jalan dah clear balik. Agak-agak berapa lama saya nak bercakap? Perjalanan pergi balik 3.5 jam. Agak-agak berapa lama saya nak bercakap tuan-tuan? Selagi saya tak berhenti, tuan-tuan jangan bangun. Tapi masuk isyak bila azan jangan tak azan. Boleh tuan, tengok lagi. Segala sesuatu yang kita lakukan nanti Allah akan jelas kepada kita. Allah sebut dalam ayat yang berikutnya, wa kulla insanin, kulla tu tiap-tiap, insan tu manusia, kita lah, setiap kita ni nanti alzamnahu. Dia terjemah kami gantungkan, tapi kalau saya yang menterjemahnya, kami pertanggungjawabkan. Ta'irahu tu diterjemahnya kalung, tetapi dalam tafsirnya tuan-tuan, ta'irahu, kita tengok, kita pergi ke tepi, tengok ayat 13. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di leher. Jadi ta'irahu ni maksudnya dosa pahala, kalau senang nak faham.
Jadi setiap manusia Allah pertanggungjawabkan, Allah lekatkan dosa atau pahala yang dilakukannya. Bila berlaku dosa pahala, sama ada malam atau siang. Apa benda ni? Connection reload. Fi unuki, di lehernya. Kalau orang Melayu kata tengkuk, Indonesia kata leher. Tuan-tuan, ayah saya seorang Jawa, sebab tu saya megah orang Jawa. No. Sebab tu saya selalu kutuk orang Melayu, sebab saya Jawa. Mak saya Cina, sebab tu ada handsome sikit. Nampak? Masa kami sekolah rendah dulu, antara sekolah dengan rumah ada lubuk. Lubuk ni besar sikit dan dalam, kan, dia ada pokok tumbang. Bila cuaca panas, on the way balik daripada sekolah, kami akan singgah kat lubuk ni, buka baju, buka seluar, telanjang bulat, mandi. Bila mandi tengah panas sejuk, tuan-tuan, jadi leka. Jadi balik rumah dah lambat pukul 3. Bila lambat, ayah saya ni seorang Jawa ni, tuan-tuan, badan kecil, saya besar, kan, dia tunggu kat pintu pagar, kan, tangan dia kat belakangnya, tuan-tuan. Saya nampak celah kelangkang dia tu, dia pakai seluar, celah kelangkang, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak mesin jahit lama dulu yang kita pijak kaki tu, dia ada tali ke atas tu. Tuan-tuan pernah tengok tak? Tali tu, tuan-tuan, ada kat belakang dia. Kemudian dia tanya, engkau dah solat zuhur ke belum? Ayah kami dulu tak pernah tanya, kerja sekolah banyak ke tak? Tak pernah tanya, tuan-tuan. Soalan pertamanya ialah, kau dah solat zuhur ke belum? Saya faham kalau saya jawab kena sajid, maksudnya tiga kali itu nanti, kalau tak jawab kena 2 je. Jadi tak jawab, lalu dia pun keluarkan tali mesin jahit tu, asam dia sebatnya kita. Lepas tu dia kata, kau tahu sebab apa ayah sebat ni? Abah sebat ni. Dia tak jawab kena lagi. Sebab dia kata, kalau kau tak solat, atas tengkuk ayah ni tanggung, tengah tengkuk abah ni. Tengok, tuan-tuan, orang tua-tua dulu dia faham. Kalau anak tak solat, siapa yang menanggung? Ayah. Ayah sekarang ada cek anak macam tu tak? Terutama yang dah sekolah menengah, terutama yang dah politeknik, terutama yang dah universiti, yang dah kerja. Tak ada, saya pasti. Yang adanya apa? Engkau bila nak dapat kerja? Kalau dah kerja, gaji kau berapa? Itu soalan ayah sekarang. Sebab ayah ni lalai, tidak memahami Al-Quran. Ayah zaman dulu dia tak ada sarjana muda, tak ada SPM. Dia lulusan apa? Darjah tahun 3 macam tu lah. Tapi Quran ini dalam diri mereka. Bila anak tak solat, maka dia tahu tengkuk dia, onoki, tengkuk, Allah akan pikulkan ke atas dia. Ini dia faham ayat ni. Sebab tu anak-anak dulu jadi baik-baik. Gitu. Baik, tuan-tuan. Jadi kita ni manusia ni, apa baik? Belajar Quran, belajar tajwid. Apa yang dia letak tengkuk? Pahala. Tengok bola 2 jam lebih, melopong, Quran tak pandai, tajwid tak pandai, apa, tuan-tuan? Dosa ke pahala? Jawab, sonyam, dosa ke pahala? Baca Quran dapat 2 muka surat kanan dan kiri. Ini dapat syurga Firdaus ni. Sadaqallahul azim. Berapa minit tu 2 muka surat tu? Bola berapa lama? Jadi agak-agak bila kita mati nanti, bangun di akhirat nanti, yang banyak lekat di tengkuk kita, dosa ke pahala? Tuan-tuan jangan minta maaf banyak-banyak ni, saya sebut ni, tuan-tuan jangan kecil hati tu, bertahan tu, malam ni bertahan sikit. Tuan-tuan jangan perasan bila solat jemaah ni boleh masuk ke syurga dah. Tuan-tuan kena ingat, ada di kalangan tuan-tuan yang kenal masjid bila umur pencet.
Sedangkan dosa pahala ni Allah lekat ke tengkuk kita ni sejak akil balik. Itu kena ingat. Kita kenal majlis ilmu umur berapa? Berapa ramai orang Melayu yang daripada umur 14 tak solat sampai umur 47 sampai umur 56 baru mula solat 5 waktu. Itu dia boleh perasan lagi, boleh tenang hidup lagi. Saya kata jangan banyakkan taubat, banyakkan lagi amal soleh untuk cover yang lalu-lalu. Sebab tuan-tuan, alzamnahu ta'irahu fi unuqih ni, Allah lekat kalungkan dosa pahalanya tadi, hasil daripada amalannya tadi malam siang tadi ke tengkuknya sejak akil balik. InsyaAllah. Depan 30 minit ni. Dan ni sejak akil balik. Jom kita menung sikit, fikir balik. Sebab tu kita baca cerita ada orang tu dia kurusnya, mandi kapan, masuk dalam keranda, solat masuk keranda orang pun pikul. Berat sangat. Berat apa tu? Pahala ke dosa? Cerita-cerita lah. Banyaklah pengajaran kita dapat. Dibangi siap masjid, mati sujud bulan Ramadan salat tarawih. Siapa? Siap masjid. Ada kat satu tempat pula ustaz yang berceramah mati tersembam muka ke dalam mangkuk jamban. Ini semua cerita malam siang. Jadi tuan-tuan, jom kita imani ayat Quran ni. Kita imani ayat Quran ini. Okey, wa nukhriju lahu, tengok lagi. Wa nukhriju, dan kami keluarkan lahu baginya, bagi manusia tadi, bagi insan tadi, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Tadi catatan dosa pahala tadi yang dilakukan tadi, di hari kiamat nanti Allah akan keluarkan dalam bentuk apa tuan-tuan? Kitaban. Ini namanya kitab amalan. Kitaban dalam bentuk satu kitab. Maka di dalam kitab itu tercatatlah dosa-dosa, pahala-pahala. Siapa banyak pahala diuntung, siapa banyak dosa dia kecundang. Rumah di dunianya aircon sejuk, tapi di akhirat dia dalam neraka, dia kecundang. Sebab itu malam-malam tuan-tuan kita kena guna untuk dapat pahala. Siang-siang kita kena guna untuk dapat pahala. Tu. Kalau dibangi dulu saya kempenkan balik daripada surau, sebab sana banyak surau, masjid ada 2 je. Balik daripada surau, jangan izinkan isteri dan anak-anak untuk onkan televisyen. Panggil isteri, panggil anak, baca Quran sama-sama dalam 1 jam. Dapat pahala tuan-tuan. Dapat apa? Pahala ke dosa? Bila baca Quran sama-sama tu, pahala. Balik rumah Isyak, isteri tengok drama Melayu, anak tengok drama Korea. Ayah dia tadi solat Isyak kat masjid, balik ke rumah dapat apa? Yang tu jom kita fikir elok-elok. Takut jemaah kita ni tak boleh nak menampung. Sebab yang menyediakan alat-alat tu semuanya adalah kita. Saya kempenkan dulu tuan-tuan, lebih kurang 12 tahun lalu lah. Alhamdulillah, sekarang ni dah jadi satu trend. Ahli jemaah surau balik ke rumah membaca Al-Quran bersama keluarga. Isteri baca, suami tegur. Suami baca, isteri tegur. Hukum-hukum tajwidnya kalau salah. Agak-agak mula-mula dulu siapa banyak tegur siapa? Suami tegur isteri ke isteri tegur suami? Agak-agak lah. Azan azan je. Azan saya berhenti.
Azan tu Allah. Bercakap ni saya hamba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la la haula. Allah. La ilaha illallah. Wassalatul qa'im ati Muhammad wa ba'ath maqamat mahmudan innaka mintas. Cerita malam tadi tuan-tuan. Cuba tuan tengok skrin. Dia dah merah. Kalau saya gelap kan, nampak. Tuan-tuan ikut anak panah ni. Ni kitab Arab, saya Melayu kan. Wa yukrahu, dan makruh, an-naumu, tidur, qablaha ay salatil isya. Makruh tidur sebelum solat isya, ba'da, setelah, dukhul, masuk, waktiha, waktunya. Jadi kalau ada azan isya, kita pergi tidur, nanti pukul 2 nanti nak bangun ni. Bila tidur lepas masuk waktu, dia jadi makruh. Okey, tu tak apa lah. Bawah ni tuan-tuan,
Ini ada hubung kait dengan aktiviti waktu malam. Wa yukrahu dan makruh al-hadith. Al-hadith ni maksudnya berborak, bercakap-cakap. Ba'daha ay ba'da fi'liha, setelah melakukan solat isyak. Lepas solat isyak bersembang macam tu ya annahu sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu dhalika, adalah membenci perbuatan itu. Hadis-hadis tentang dalil ini muttafaqun alaihi. Wal murad al hadis al mubah, yang kata makruh berborak-borak tadi ialah berborak-borak, bercakap-cakap al mubah, yang harus. Maksudnya yang bukan yang makruh, bukan yang haram. Ini tuan, nak cerita aktiviti hari malam yang disusun oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Baik, lagi tuan, sampai situ. Kemudian tengok perenggan bawah. Illa kecuali dia tak akan makruh, Allah tak benci, Rasul tak benci. Fi khairin, kita bercakap-cakap dalam perkara kebaikan. Apa contohnya? Qiraati Quran, seperti membaca Al-Quran. Itu yang saya lancarkan kempen di kampung saya, di Bangi sana tu. Untuk lepas isyak ni kita isi dengan baca Quran. Lagi wa hadis, dan baca hadis, belajar hadis. Wa mudzakarati fikhin, belajar fiqh, cerita sunat-sunat solat, wajib-wajib solat, makruh-makruh solat lepas isyak, tidak makruh. Wa inasu daifin, dan melayan tetamu. Malam ni lepas solat isyak, mungkin tuan-tuan ada sedia untuk saya nasi Arab ke kambing ya. Kalau karipap je saya balik kalau ada kambing saya makan. Tuan-tuan, kita berborak tu melayan tetamu, yang tu boleh. Wa zaujatin inda zafafiha, dan berborak dengan isteri, maksudnya suami isteri berborak atas katil. Wa takallama, dan bercakap bima, dengan benda da'at, diperlukan hajah oleh hajat, ilaihi, kepadanya, maksudnya bercakap yang diperlukan. Kahisabin, seperti apa tuan-tuan? Seperti ni, bukannya hisab tu ilmu hisab, ilmu matematik ni. Hisab ni adalah hisbah, iaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Kita tahu budak-budak muda kat sana ada merendah lelaki perempuan, kita pergi tegur dia, bercakap tu tak apa, tidak makruh. Wa muhadatsatir rajul, bercakap-cakap seorang lelaki ahlahu, dengan ahli keluarganya, limula tafatin, untuk bermesra-mesra. Maksudnya ayah borak dengan anak dia, tanya khabar ya. Yang tu boleh, yang lain makruh tuan-tuan. Jadi kalau drama-drama televisyen tersiar lepas isyak, agak-agak Allah benci ke? Tu susah sikit nak soal tu. Agak-agak apa Allah perhati kita? Tuan-tuan kan hafal sifat 20. Sama, basar. Sama tu melihat, basar tu sama tu mendengar, basar tu melihat. Cuba bayangkan tuan-tuan, pendengaran Allah ni tumpu ke rumah kita, penglihatan Allah tumpu ke rumah kita lepas isyak, dengan televisyen, dengan drama-drama. Agak-agak Allah sayang ke benci kat kita? Tak berjawab ni. Agak-agak Rasul kalau hidup sekarang ni, dia tahu perangai kita hari malam ni habis dengan bola, habis dengan drama, habis dengan gusti, habis dengan lawak-lawak, habis dengan nyanyi-nyanyi ni. Agak-agak Rasul ni sayang ke benci dengan kita? Kalau ini bunyinya tulisan para ulama yang dulu-dulu tuan-tuan. Ini cerita guna malam, guna siang. Sampai umur kita sekarang, ada yang 71, ada yang 69. Macam itulah tuan-tuan perkiraan Allah Subhanahu wa taala. Jom tengok ayat Quran balik. Baik. Wa nukhriju, dan kami keluarkan lahu, baginya, bagi manusia insan ni tadi, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, kitaban, satu kitab catatan amalannya,
yang dilakukannya waktu malam, waktu siang, sejak dia akil balik. Jangan fikir sejak pencen, jangan fikir sejak umur 56. Tak, tuan-tuan. Dalam kitab ini tercatat seluruhnya yang dilakukan, yang dituturkan oleh manusia sejak akil balik. Jom kita fikir sama-sama. Adakah kita selamat bila menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Ini special Quran, tuan-tuan. Ini special Quran. Iman kita akan tebal bila kita meneliti ayat Quran. Hati dan otak kita akan gembira bila dengar penceramah lawak jenaka. Kita akan suka. Gelak. Oh, best lah ustaz tu. Tapi iman kita tak akan meningkat. Tapi dengan ayat Quran, dia pupuk iman elok-elok. Baik, tuan-tuan. Terus lagi. Yalqahu. Yalqahu. Ia menemuinya. Maksudnya insan tadi akan menemui kitab amalan tu, kitaban tu, mansyura, dalam keadaan sedia terbuka. Di mahsyar nanti, di mahkamah Allah Ta'ala itu, akan ditunjuk kepada di kitab amalan tu sedia terbuka. Setelah ada kat depan dia kitab itu sedia terbuka, maka Allah pun perintah, Iqra' kitabaka. Wahai insan, wahai si fulan, engkau tengoklah apa yang ada dalam kitab amalan engkau. Jadi apa yang banyak, tuan-tuan? Yang ni kita kena fikir sama-sama. Iqra' kitabaka. Bukan Allah yang akan membacanya, bukan malaikat yang akan membacanya. Allah akan suruh setiap kita ni membaca kitab amalannya sendiri. Lalu sampai ayat ini, tuan-tuan, Rasulullah SAW menafsir, menjelaskan, yalqir rajulu kitabahu. Seorang lelaki ni nanti akan menemui kitabnya sedia terbuka. Fayanzuru ila sayyiatihi. Lalu dia pun melihat dalam kitabnya itu senarai dosa-dosanya. Jadi, tuan-tuan, semua manusia nanti akan melihat senarai dosa dulu. Dia tak dapat tengok pahala dulu. Allah akan hala ke senarai dosa dulu. Kullama marra bisayyatin taghayyara launuhu. Tiap kali dia baca satu dosanya itu, maka berubah mukanya menjadi kelabu. Dan berubah mukanya menjadi kelabu. Jadi kalau dosa banyak sangat, jadi apa mukanya? Mukanya akan menjadi hitam legam. Thumma yanzuru ila hasanatihi. Kemudian dah habis dia tengok senarai dosanya itu, maka dia akan tengok pula senarai pahalanya. Kullama marra bihasanatin raja'a launuhu. Tiap kali dia baca satu pahalanya, maka mukanya kembali cerah. Jadi kalau dia ada 5 dosa, 2 pahala, maka akhirnya, tuan-tuan, mukanya kekal kelabu. Maka orang sekelilingnya tahu dia itu ahli neraka. Kalau dia ada 2 dosa, 5 pahala, maka akhirnya mukanya akan cerah. Maka orang sekelilingnya akan tahu dia itu penghuni syurga. Belum lagi masuk syurga, belum lagi masuk neraka, orang sekelilingnya dah tahu dia itu neraka atau syurga. Ini yang kita risau, kata tuan-tuan. Saya minggu 1 sampai minggu 4 dipenuhi kuliah, kan? Hari Ahad ni malam saya di Rahimiah sana, di depan hospital. Tu yang jauh lah, sebab dia orang minta saya datang lah. Jadi bila minggu kelima, waktu saya berehat sebenarnya. Jadi malam saya berehat, kan? Bila Ustaz Kamal WhatsApp, saya jawab, jemputlah Ustaz lain lah. Maksudnya nak rehat lah. Nak bergurau senda dengan anak-anak yang nak bergaul, sebab dia orang dah mengadu dah, susah sangat nak jumpa ayah, macam itulah, Jadi tapi bila saya fikir balik, kalau saya tak tunjukkan ayat ni, mungkin tak ada siapa yang menunjukkan.
bergurau dengan anak, waktu lain boleh. Jadi malam ini malam minggu kelima peluang saya datang ke sini. Jadi kalau saya tak datang dalam kitab amalan saya nanti, saya takut dosa. Jadi terpaksa datang. Itu congaknya, matematiknya. Isteri kata kita dah penat duduk bangi, jomlah duduk kebun. Jadi saya cuti hari Khamis, hari ni semua cuti ni. Jadi pergilah ke Kuala Pilah. Tapi nak datang juga. Jadi pukul 5.30 tadi keluar daripada rumah, drive, tengok waste tu 2 jam 12 minit. Kata dengan rumah, menyesal sanggup janji dengan Ustaz Kamal, macam tu lah. Tapi dengan etikot tuan-tuan, satu pusing tayar satu pahala. Macam tu untuk penuhkan kitab amalan, saya pun datang demi untuk kitab amalan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, agak-agak kalau tuan-tuan duduk tengok Quran ni sampai pukul 10, banyak pahala ke banyak dosa? Jom kita tengok lama-lama. InsyaAllah. Haji dah gelak dah tu. Baik tuan-tuan. Jadi Iqra kitabaka. Cuba bayangkan tuan-tuan ni. Saya ajak tuan-tuan pindah ke depan sikit. Cuba bayangkan tuan-tuan, ni siapa tak habis surah Kahfi hari Jumaat tak tahulah. Masa guna untuk apa, wallahu alam. Habis tuan-tuan baca surah Kahfi, tahniah yang habis. Yang tak habis sebab apa tak habis? Boleh jawab tak? Yang gagal menghabiskan baca surah Al-Kahfi hari Jumaat, sebab apa? Tak cukup masa ke? Lidah dah kelu ke? Mata dah buta ke? Tak kan? Ingat, malam siang Allah beri pada kita. Baik, tuan-tuan tengok ni, wa wudi'al kitabu, dan diletakkan kitab. Tadi kitab amalan tadi akan diletakkan kat depan setiap orang ini nanti. Fataral mujrimina, lalu kalian melihat orang yang dosa, orang yang banyak dosa, musyfikina, berada dalam ketakutan, mimma fihi, sebab apa catatan yang ada dalam kitab itu. Jadi orang yang banyak dosa nanti dia akan baca kitab amalan itu dalam keadaan ketakutan. Wa yaquluna, dan dia berkata, ya wailatana, aduhai celakalah kami. Maksudnya dia dah laknat diri sendiri, dia dah tahu dah nasibnya tuan-tuan. Ni baru depan kita amalan, belum dalam neraka lagi, dia dah tahu dah nasib dia. Ma lihadzal kitab, apakah ini kitab? Maksudnya kitab apakah ini? Dia bertanya dalam dirinya, dalam keadaan dah takut dan menyesal. Kitab apakah ini? La yughadiru saghiratan, tidak meninggalkan yang kecil, wala kabiratan, dan tidak meninggalkan yang besar, illa, melainkan ahsaha, di menghitungnya, maksudnya disenaraikan oleh kitab tadi. Boleh tu? Sama ada arumogam atau hak hogan. Ni nak cerita generasi tuan-tuan kekanda-kekanda ni, semuanya ada dalam kitab itu. Sama ada Cathay Pacific atau Odeon, nama panggung wayang zaman dulu lah, semua ada dalam kitab itu. Sama ada rasuah 10 sen ataupun 2 bilion, semua ada dalam kitab itu. Boleh tuan-tuan? Sama ada suami yang ada ini bimbing fardu ain isterinya, semua ada dalam kitab tu. Sama ada ayah yang ada kat depan dalam dewan solat ni bimbing fardu ain anak-anaknya atau tidak, semua ada dalam kitab tu. Jadi perlu tak taubat banyak-banyak agak-agak. Tu kena ingat. Wa wajadu, dan mereka mendapatkan, maksudnya mendapati, ma'amilu, apa yang mereka telah kerjakan di dunia dulu, sama ada malam atau siang tadi, hadira, ada dalam kitab amalan itu.
Ini kena imani betul-betul. Ya, sebab tu suami kena cek isterinya tu, Qurannya betul tak betul, baca-baca dalam solatnya betul tak betul. Apa hukumnya tuan-tuan? Sunat ke wajib tu? Wajib. Bila wajib tak buat, pahala ke dosa? Dosa. Itu. Seorang ayah, anak-anaknya ni, dia tahu tak rukun sunat solatnya, bacaan Fatihahnya betul tak, bacaan tahiyatnya betul tak? Apa hukumnya ayah memastikan anak itu betul semua ibadahnya tu tuan-tuan? Sunat ke wajib? Wajib. Kalau tak buat, dosa ke pahala? Jadi dalam kitab amalan kita tu nanti apa yang banyak? Sebab tu tuan-tuan, kita kena berhati-hati hidup. Hidup kita mesti berhati-hati. Jom kita habiskan ayat tadi. Isra tadi 284. Saya hari tu saya tanya kat masjid mana gitu terus dia suruh sambung, Ustaz sampai 10.30 kuliah Ustaz. Saya tanya ni, asa rabbukum ayyarhamakum wa in uttum udna. Cuba tuan-tuan tengok ni, uttum ni kan dal mati kan, udna ni dal mati. Cuba tuan-tuan dengar saya baca, wa in uttum udna. Udna tu ada qalqalah, tapi uttum ni tak ada qalqalah. Jadi saya tanyalah, apa hukum tajwid uttum ni? Saya tanya kat suami dengan ayah, saya tak tanya kat isteri dengan anak. Sebab yang wajib membimbing ni ialah ayah dan suami. Saya tanyalah, apa nama hukum tajwid? Mengapa ada tak, ada sabdu atas ta ni? Tenganga masing-masing. Bila saya tanya Sochinan tu negeri mana, cepat-cepat dia jawab ji apa? Melaka gitu. Apa hukum kita tahu Sochinan tu wajib ke sunat? Tak wajib, tak sunat. Apa hukum tahu tajwid uttum ni wajib ke sunat? Wajib. Bila tak tahu, apa hukumnya, dosa ke pahala? Itu. Nanti tuan-tuan bincanglah hukum tajwid dengan Ustaz Kamal. Baik tuan, kita nak habis ayat atas tadi. Iqra kitabaka, bacalah kitab amalan engkau. Iqra kitabaka, kafa binafsika, cukuplah diri kamu sendiri, al-yauma, hari disuruh kita baca kitab amalan nanti di mahsyar itu, alaika, ke atas kamu, hasiba ni sebagai penghitung. Orang putih kata auditor, bukan perhitungan ni, penghitung. Maksudnya yang akan menghitung dosa pahala nanti kita sendiri. Baik. Lalu Allah SWT pun pandulah kita tuan-tuan, manihtada, barang siapa yang bukan mendapat petunjuk tuan-tuan, yang berusaha untuk mendapat petunjuk. Kalau ustaz-ustaz ada kat sini ni, ihtada ni di atas wazan ifta'ala. Maksudnya keaktifan seseorang itu. Maksudnya siapa yang berusaha sendiri untuk mendapat petunjuk, fa innama, maka sesungguhnya tadi dia mendapatkan petunjuk li nafsihi, untuk dirinya sendiri. Jadi siapa yang usaha tuan-tuan, petunjuk dia tak datang menggolek, dia tak datang melayang, dia datang dengan usaha. Nak tahu hukum-hukum tajwid, dia kena belajar. Dia tak akan tuan-tuan tidur malam mimpi pandai tajwid, tak akan. Tapi saya tengok kuliah-kuliah duha belajar Quran ni agak-agak siapa yang ramai hadir tuan-tuan? Muslimat ke muslimin? Yang belakang sana tu yang ramai. Yang laki-laki ni dia bawa otak gajah selamba. Kalau dengar ceramah ramai, tapi bila suruh datang baca seorang-seorang ni, guru duduk depan, baca, saya betulkan cara kamu baca, semua cabut lari tu. Lepas ni insya-Allah lah, kalau ada guru-guru datang, ni kami ada 10 orang ni, tuan-tuan semua datang kat kami, tuan-tuan baca lah. Baik tuan-tuan, sebab kena usaha dapat hidayah. Wa man dhalla, tuan-tuan, wa man dhalla,
siapa yang asyik tengok bola. Macam itulah terjemahannya. Sebab dhalla dengan bola ni dia dekat-dekat bunyinya. Siapa yang pilih jalan sesat, fa innama, maka sesungguhnya yadillu, dia sesat, alaiha, ke atas diri sendiri. Jadi siapa yang pilih gusti, pilih bola, pilih drama, pilih Raja Lawak, pilih Akademi Fantasia, pilih Korea, pilih Spanyol, pilih drama Jepun, dia menyesatkan diri sendiri. Siapa yang pilih belajar Quran, belajar ilmu fardu ain, dia menghasilkan hidayah untuk diri sendiri. Macam itulah Allah sebut. Allah tak pernah jadikan kita seperti lembu, seperti kambing. Kamu mesti makan rumput je, kamu tak boleh makan tulang. Tak ada pilihan. Manusia diberi pilihan. Allah tak kata kalau kamu tengok yang ramai yang haram, aku butakan mata kamu. Tak. Mata kita akan tetap cerah, boleh menonton. Berbulan-bulan kita tak menengok Quran, Allah tak akan butakan mata kita. Sebab Allah bagi pilihan. Siapa usaha ke arah hidayah, dia usaha untuk diri sendiri. Siapa yang pilih jalan sesat, dia menyesatkan diri sendiri. Allah pilih. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dan tidak dapat memikul dosa, waziratun, pemikul dosa, wizra ukhra, dosa orang lain. Itu tuan-tuan. Habis kalau anak-anak kecil belum akil balik datang masjid memekak bising ni, siapa tanggung dosa? Tuan-tuan. Jangan jawab ayah dia tanggung dosa. Sebab bila dia bising, dia tak ada dosa sebab dia belum akil balik. Yang berdosa ayah tu bukan sebab pikul dosa dia, sebab ayah dia tak ajar adab dalam masjid pada anak tu. Sebab hukum ayah mengajar wajib. Ayah berdosa. Itu ada kecoh sikit Tuan Haji kita. Budak-budak datang surau masjid bising. Apa pendapat Ustaz? Saya kata pendapat saya, kalau ada anak umur 5 tahun, ada anak umur 15 tahun. Seorang ni ada anak 5 tahun, ada anak 15 tahun. Yang dibawa ke masjid surau tu yang 5 tahun, yang 15 tak bawa. Yang ni saya halau dia balik. Saya halau dia balik. Dia tak dibawa budak tu. Tapi kalau dibawa dua-dua, saya kata no problem. Sebab yang paling penting kita bimbing anak-anak ni tuan-tuan ialah yang telah akil balik, yang telah bermula kitab amalannya. Ini tak. Yang kecil-kecil heret semua datang ke masjid. Tengok baju biru sana sini. Mana dia yang remaja? Mana dia anak kita umur 18 tahun? Mana 16 tahun? Susah nak jumpa. Tu. Benar? Jadi ayah tu tak tanggung dosa anak tu sebab anak tu belum akil balik. Belum ada dosa lagi. Ayah berdosa sebab ayah tu tak didik anak itu. Wa ma kunna, dan tidaklah kami, dan tidak kami mu'adzibina, mengazab, hatta, sehingga, sebelum nab'atha, kami mengutus rasulah, seorang rasul. Apa makna dia tuan-tuan? Umat Nabi Nuh alaihi salam, sebelum Nabi Nuh datang, tidak Allah binasakan. Bila Nabi Nuh alaihi salam datang, ajak kepada tauhid, esakan Allah, kaumnya tolak, tenggelam. Kaum Lut, sebelum Nabi Lut datang, tidak, Allah tak usik kaum tu. Walhal dia dah buat perangai homoseksual tu, Allah tak usik. Allah hantar Nabi Lut alaihi salam, bagi amaran, ini tak boleh, jom buat akhlak yang elok. Lalu kaumnya tolak, maka Allah binasakan. Juga bangsa Melayu, Jawa, Banjar. Saya ingat dulu tahun 1960 dulu, masjid kita ni lah, kalau ada tuan-tuan yang dah hidup masa tu, agak-agak kuliah maghrib sebulan berapa kali? Dulu ada tiap malam ke? Tak. Kuliah subuh berapa kali? Maksudnya peringatan oleh
wakil Rasul, waris Rasul ini. Dulu jarang-jarang. Tapi tuan-tuan, dulu kita tak nampak budak muda perempuan naik motor peluk budak muda lelaki. Di kampung dulu tak ada. Walaupun tazkirah jarang-jarang, kuliah jarang-jarang, macam-macam lah yang jarang-jarang. Dulu tuan-tuan, anak nak bercakap dengan ibu bapa fikir 100 kali. Oh, ibu bapa aku kecil hati tak kalau aku cakap ni. Dulu. Sekarang tuan-tuan dia terbalik. Ayah dengan mak kat belakang nampak anak buat perangai tak elok. Hati ayah ni tak senang tengok, hati mak tak senang tengok. Tapi lidah ayahnya beku, lidah mak pun beku. Sebab apa? Kalau aku tegur nanti dia merajuk, nanti dia lari pada rumah. Sekarang ni mak ayah yang nak bercakap fikir 100 kali. Manakala anak, apa baik dia nak cakap dengan mak ayah dia cakap. Betul tak? Jadi tuan-tuan, dulu peringatan Rasul ini tugasnya memberi peringatan. Bangsa kita jarang-jarang menerima peringatan, tapi akhlak baik. Dulu tak ada sambut tahun baru ni, tahun baru Masihi ni. Dulu kat surau masjid, saya ingat masjid ni pun sama, iklan tuan-tuan nak program tu dalam Jawi dulu. Tak ada tulisan Rumi dulu. Tak tulis Januari, tak tulis Februari, dia Rajab, Jumadil, macam tu. Tapi semakin banyak ceramah, semakin bulan tu semakin hilang. Dulu televisyen sampai pukul berapa? Sampai pukul 10 malam, pukul 11 malam. Masa tu penceramah tak ramai. Sekarang penceramah ramai. Kuliah maghrib tiap malam, kuliah subuh tiap cuti. Tapi televisyen sampai pukul berapa? 24 jam. Jadi benda-benda yang haram tertayang dalam rumah ini dulu tak ada. Sekarang makin banyak ke makin sikit. Jadi makin banyak peringatan, semakin banyak larangan Allah dilanggar. Tok-tok lebay dulu datang kampung kami, dia tak ceramah tajuk bebas. Dia ajar cara rokok ni mesti rata, dia tu. Macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ujung tu ada ya sebelum mim mati tu. Jadi jangan pendek, jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu je lebay-lebay kampung dulu aja. Tapi orang baik dulu, zaman dulu. Petang-petang zaman dulu kita nampak budak-budak bawa beg sandang Quran pergi surau, pergi masjid belajar Quran. Betul tak tuan-tuan? Sekarang ada lagi tak? Petang-petang depan televisyen. Ayah dia datang masjid, anak menonton lagi drama Korea tu. Atuk dia keluar pada rumah datang masjid, anak depan televisyen lagi tu. Atuk tak tegur pun. Jadi tuan-tuan, apa yang saya nak beritahu ni? Saya nak beritahu macam ni. Allah kata wa ma kunna mu'adzibina. Kami tidak akan mengazab satu-satu kaum sehinggalah kami hantar ke kaum itu pemberi peringatan. Sekarang berlambak pemberi ingatan, tetapi larangan-larangan Allah semakin berani dilanggar. Perintah-perintah Allah semakin berani ditinggalkan. Jadi agak-agak tuan-tuan, bangsa kita layak tak Allah mengazab? Yang tu kita kena fikir. Saya tak risau kalau Allah azab dengan mana ni pantai paling. Pantai kan dekat sini laut ni. Allah naikkan ombak 30 meter tuan-tuan. Habis mati orang Kelang ni katalah. Saya tak risau. Sebab nanti orang Bangi, orang Ulu Langan, orang Gombak tu semua akan bertobat kenal Allah Ta'ala. Sebab Allah dah mengamuk ni, Allah dah bertindak mengazab ni. Jadi semua orang tobat pada Allah Ta'ala. Peristiwa Aceh tsunami tu tuan-tuan kan, ramai orang yang tobat dengan peristiwa tu. Walaupun mati 200,000 orang, tapi orang Malaysia tobat.
Tapi tuan-tuan, kalau Allah azab kita dengan Allah buka seluas-luasnya peluang anak-anak muda kita untuk melakukan maksiat tanpa apa-apa ada halangan dah, apa jadi dengan umat kita? Nak tengok lucah, ambil telefon, ada internet, dia boleh tengok. Maka keluar surat khabar, budak perempuan mengadu kepada ibunya, dia susah nak terberak. Ni berlaku di Perak tuan-tuan, 2 minggu lepas. Ibu ni pun bawa anak pergi klinik kampung lah. Sampai klinik kampung, jururawat ni kata ini bukan sebab sakit nak terberak, tapi sakit nak beranak. Lalu panggil ambulans, bawa ke hospital. Sampai hospital, anak perempuan umur 14 tahun beranak. Lalu orang hospital report polis sebab dia bawah umur. Report polis. Polis pun tanya anak ini, maka anak ni mengaku dia berzina hampir setiap hari dengan berbagai-bagai lelaki, tapi yang paling kerap dengan seorang. Jadi Allah seksa bangsa kita sekarang tuan-tuan, dengan Allah buka seluas-luasnya orang nak melakukan maksiat. Jadi tuan-tuan, matilah anak-anak kita umur 25 tahun yang sekali habuk pun tak pernah datang solat berjemaah subuh di masjid. Matilah anak-anak kita umur 40 tahun yang dah 15 tahun dah tak pernah membuka baca Quran. Ni Kelang tuan-tuan. Saya pergi masjid yang tangga dia naik tinggi. Masjid apa je? Masjid apa Ustaz Kamal? Tangga dia naik tinggi sana, Masjid Sultan Sulaiman. Ada program guru-guru kafar ni, pagi sampai tengah hari. Jadi saya pun pergilah sebab dia orang nak bimbingan. Saya pun bimbing. Pukul 10 orang masjid, jawatan masjid datang, Ustaz kena berhenti sekejap sebab kita orang nak solat jenazah. Saya kata boleh, tak ada masalah. Jadi saya kata pada ustaz-ustaz ni yang laki-laki ni, okey, siapa tak ada wuduk pergi wuduk, nanti kita solat jenazah sama-sama. Tak lama tu diusung naik kerana tak dapat. Jadi sebelum solat ni sempat saya tanya, yang mati ni siapa? Dia kata budak. Umur berapa? 21. Mati sebab apa? Jatuh motor. Saya kata pukul berapa? Dekat pukul 1 pagi. Budak lelaki 21 tahun jatuh motor dekat pukul 1 pagi. Lalu saya kata, ayah dia ada tak dalam ni, dalam ramai-ramai? Ayah ada tak? Dia kata, ditunjuklah ayahnya. Saya pun tanyalah ayahnya dengan suara yang kuat sikit. Ayahnya, boleh tak saya tanya, anak mati dekat pukul 1 pagi, dia dah solat isyak ke belum? Kalau tuan-tuan saya tanya itu, apa perasaan tuan-tuan? Maghrib dengan asar dia solat tak? Saya tanya ayah dia. Subuh dengan zuhur dia solat tak? Saya bawa ke belakang ni, solat tu saya bawa ke susunan ke belakang. Soalan tak akhir saya, agak-agak tuan, dah berapa tahun anak tuan yang dah mati ni, yang dah meninggal ni, tak menyentuh Quran? Agak-agak kalau tuan-tuan jadi ayah dia tu, apa jadi? Nak jawab apa? Tu nak cerita tuan-tuan, Allah menyeksa bangsa kita sekarang ni. Naik saja sekolah menengah, anak-anak kita sudah memberontak. Hidupnya malam siang dah tak ada agama dah. Bila balik ada agama? Bila pencen, baru kenal agama balik. Tiba-tiba umur 21 mati, umur 28 mati, umur 36 mati, umur 42 mati. Jadi agak-agak tuan-tuan, bila Allah perintah kepada anak ni nanti yang mati umur muda-muda ni, Iqra' kitabaka ni, bila Allah perintah pada dia ni, Iqra' kitabaka, lalu dia pun bacalah kita amalannya, agak-agak dia jumpa tak pahala.
Yang ni kita kena fikir sama-sama. Kalau atuk-atuk dia mati umur 78, banyak pahala dia tengok. Sebab baca Yasin, tahlil, kuliah maghrib, kuliah subuh, baca Quran, tadarus Ramadan, tarawih, ada pahala. Tapi kalau anak-anak muda tarawih pun tak datang, solat jemaah pun tak datang, Quran dah berbelas tahun tak pernah pegang, tak pernah baca, tuan-tuan. Duha tak kenal, witir tak kenal, puasa sunan Isnin Khamis tak kenal, lalu dia mati. Agak-agak Iqra' kitabaka, bacalah kita amalan kau ni. Apa agaknya yang dia nak baca? Wahai ayah, wahai ibu, wahai atuk, pernah tak kita fikir benda ni? Pernah tak kita menung benda-benda ni, tuan-tuan? Jadi malam ni sama-sama, tuan-tuan, kita fikir elok-elok, sebab perkara ini perkara yang wajib kita imani dan pasti berlaku, kerana kita diletak oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bumi ini bukan untuk enjoy. Kita menerima tanggungjawab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang saya semak satu-satu, tuan-tuan. Dengan ayah-ayah ni saya semak, anak macam mana, ajak anak baca Quran tak, satu-satu saya semak. Tapi di kampung saya lah, kampung orang saya tak berani buat, lagi kena pukul pula. Di kampung saya semak satu-satu. Kalau ada kuliah duha muslimat, saya tanya, macam mana seminggu ni berapa kali suami panggil untuk baca Quran, untuk suami betulkan sebutan-sebutan huruf. Lalu muslimat ni semua tunduk. Dia tak jawab. Tanda apa? Jadi tuan-tuan, yang banyak kita buat perkara sunat, perkara wajib kita tinggal. Itu tadi. Yang banyak kita buat, macam saya selalu sebut dengan Ustaz Kamal, umrah ke-5, umrah ke-6, ke-7 ramai yang pergi. Tapi mempelajari ilmu-ilmu fardu ain tu tak ramai yang belajar. Umrah ke-5, ke-6 tu hukumnya apa? Sunat. Sampai kat Mekah, sampai Madinah, dia pergi ziarah kebun kurma Nabi, perigi Nabi, gua tempat Nabi bersembunyi sebelum pergi hijrah, habis dia pergi. Walaupun terpaksa naik bukit batu tu. Bukit kat sana bukan bukit ada pokok kan, dia batu. Sakit-sakit kaki dia pergi. Tapi duduk antara sujud, kita minta semua duduk iftirash, tegakkan kaki, tak buat pun. Dan ada yang tak tahu pun perkataan iftirash tu. Jadi yang sunat-sunat banyak kita pergi buat, yang wajib kita tinggal. Agak-agak tuan-tuan selamat ke tak selamat, yang tu kita fikir sama-sama. Jadi saya malam ni sebenarnya nak tunjukkan karya ni lah. Quran ini memberi amaran macam-macam pada kita. Sebab itu kita mesti kembali kepada Al-Quran. Saya tak pandai. Kalau tak ada Quran depan ni, tak pandai bercakap. Kalau tak ada kitab fiqah kat depan tu, saya baca tu, tak pandai lah saya bercakap. Ustaz, tolong datang tazkirah Ustaz, tajuk bebas. Saya kata minta maaf, tak pandai. Tapi kalau nak tengok sama-sama Quran, ajub. Sebab saya fikir Quran ni lah penyelamat kita, tuan-tuan. Sebab Quran tu mukjizat. Jadi kita sama-sama lah bermuhasabah, tuan. Malam ni lain macam je, tuan-tuan tengok jam kat dinding tu. Saya bagilah masa sikit untuk siapa nak bertanya soalan, silakan tuan-tuan. Ada mikrofon ni, silakan. Terus ada siapa nak tanya soalan sebelum kita hidangkan kambing pada Prof ni? Kita hidangkan soalan dulu. Untung-untung pukul 12 habis, insya-Allah. Soalan, siapa nak tanya? Jarang penceramah Hafiz bertanya ni.
Silakan. Jangan tunduk, jangan tunduk. Tuan Ada. Nazir, bakal Nazir. Musliman tanya ada kertas tulis hantar ke Kalau depan. ada nak muslimat, kalau boleh tulis, boleh tulis hulur ke depan. Ada siapa boleh tolong ambil. Muslimin, tawaduk lah ke ni pun. Ada soalan? Mari kita hidangkan dengan soalan. Sila, sila. Sila. Muslimat ada? Bakal Nazir ada? Bukan bakal Nazir, memang dah Nazir pun. Silakan. Ini Tuan Nazir baru. Oh, Nazir 1 bulan. 1 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah 1 bulan saya akan mula menjalankan tugas sebagai Nazir. Dan di antara yang menjadi harapan kami lah ialah untuk menukar corak kalau boleh, supaya sajian kita pada saban hari saban malam termasuk kuliah subuh manfaatnya seperti ini. Kita dapat direct apa yang diajar oleh ataupun disampaikan oleh penceramah. Kita melihat patah demi patah ayat-ayat Quran ataupun kalimah-kalimah bahasa Arab yang pada saya akan memudahkan kita memahami apa yang kita baca, apa yang mungkin kita baca di rumah dan sebagainya. Semungkin bukan pertanyaan, tetapi minta keizinan. Andainya pihak pengurusan masjid berusaha ke arah itu, memperbanyakkan siri kuliah seperti ini, mohon diizinkan, mohon diizinkan. Kerana saya nampak saya sendiri pun kalau tak bertalaki seperti ini mungkin tak menyentuh Al-Quran juga untuk dalam sehari dua. Mungkin dalam hari yang ketiga boleh sentuh Al-Quran. Tapi bila kita mungkin disedarkan atau diinsafkan seperti ini, apakah cabaran, apakah peringatan Al-Quran kepada kita, hadis dan sebagainya, kita mungkin akan tersentuh hati. Dan apa yang kita takuti bersama yang melanda masyarakat kita pada hari ini akan beransur-ansur, kalaupun tak 100%, kerana cabarannya sangat besar. Mungkin permintaan pada saya lah kepada Al-Fadhil Ustaz, jika ada grup ataupun kumpulan yang agak pakar, yang agak berkemampuan untuk sampai ke Masjid Darul Muttaqin ini pada masa-masa akan datang, kami dengan rela hati insya-Allah untuk membincangkannya dan mungkin memberikan slot-slot masa untuk buat pengisian di masjid ini. Sekian, terima kasih. Itu luahan hati bakal Nazir. InsyaAllah tuan-tuan, di Kelang ni ramai tuan-tuan guru, ustaz-ustaz yang alim, kita sama-sama manfaatkan, kan, kalau kita pancar macam ni tak syok. Jadi masjid gunakan duit yang ada untuk membeli Quran yang macam ni, ataupun orang kaya, ada orang kaya kat sini ni, dia sedar, Allah, dulu aku tak baca Quran, tak belajar ni, aku nak cover lah ni, aku nak wakaf Quran ni 100 biji, boleh Quran macam ni yang ada terjemahannya elok, nanti masing-masing kuliah maghrib atau kuliah subuh, satu orang satu Quran, jangan kongsi. Kalau dengan saya cannot kongsi. Sebagaimana tuan-tuan baca WhatsApp kat telefon masing-masing, telefon tu harga 1,800, maka Quran tengok Quran masing-masing, harganya RM180, jam tu je harganya, tak mahal. Boleh tuan-tuan? Nanti kita carilah ustaz-ustaz dekat-dekat, yang paling dekat ustaz ni ada ni, yang boleh kita teruskan usaha ini, kerana
Quran inilah sumber hidayah kita yang paling utama. Dia bukan lidah penceramah. Ya, Quran itu sumber hidayah yang paling utama. Ya. Jadi kalau kita tak pandai bahasa Arab, kenalah tengok dia punya tu. Tapi orang yang nak mengajar tu mesti merujuk tafsir-tafsir yang muktabar. Ya, tuan-tuan tengok macam ni, kemudian dia beritahu pemakna. Kalau tuan-tuan dah pandai bahasa Arab, tak payah tengok. Ya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Habis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, kami bersyukur Engkau masih mengizinkan kami untuk hidup di waktu malam, di waktu siang. Tetapi ya Allah, kami penuh dengan kelemahan. Kemungkinan ada perkara larangan Engkau di waktu malam siang yang kami langgar. Ada suruhan Engkau yang waktu malam siang kami tinggalkan. Oleh itu ya Allah, sepanjang usia kami, kalau pernah kami melakukan yang haram, ampunkanlah dosa kami. Amin. Kalau pernah kami meninggalkan perkara yang wajib, ampunkanlah dosa kami. Amin. Kalau pernah kami lakukan dosa menyuruk-nyuruk tidak dilihat orang, ampunkan dosa kami. Amin. Kalau pernah kami lakukan dosa terang-terangan hadapan orang, ampunkan dosa kami. Amin. Ya Allah, malam dan siang, kalau kami tidak perasan perbuatan perkataan kami dosa, sedangkan Engkau menghitung mengiranya sebagai dosa, ampunkanlah dosa kami. Amin. Ya Allah, kami pohon, ampunkanlah keseluruhan dosa kami dan juga keseluruhan dosa kedua ibu bapa kami. Amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak-banyak